Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Beriman kepada Allah, siri yang ke-12, bab yang ke-7, asas-asas kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah daripada asas-asasnya menurut apa yang dinyatakan oleh Islam itu sendiri, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga huraian para sahabat, ulama-ulama salafus salih. Kita tidak perlu kepada sandaran-sandaran lain. Asas yang pertama, beriktikad. Apa arti beriktikad? Simpulan kepercayaan dalam hati kita dan dengan wajib. Apa nak simpulkan? Wujudnya, adanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhajat kepada yang mengadakannya. Allah Taala ada, tak perlu pada orang yang mengadakan. Yang perlu pada orang mengada ni makhluk. Dan ia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan seperti yang telah dinyatakan sebahagian daripadanya, iaitulah bersifat dengan sifat kudrat. Kudrat mana kuasa Allah. Iradah, mempunyai kehendak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya apa Tuhan nak, yang dia nak buat jadi. Kun fayakun. Ilmun, hayah, Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Sam'un, mendengar. Basar, melihat. Dan lain-lain lagi sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya, yang diketahui dan dipahami dengan ilmu yaqin, dengan melihat kejadian alam ini. Tengok alam ini, itu dia panggil salah satu daripada tanda nak kenal Allah, nak mengetahui Allah ada, tengok alam ini ada. Diketahui bahawa segala sifat kesempurnaannya itu meliputi makna yang tidak terbatas dan terperi, tidak terhingga. Makna dia sangat luas, tak terhingga. Al-Quranul Karim telah banyak menyatakan kepada kita berhubung dengan sifat-sifat yang tersebut. Di antaranya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Suratul Hasyr ayat 22 hingga 24. Artinya, Allah lah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada lagi yang berhak disembah, hanya Allah sahaja. Yang mengetahui yang gaib, yang mengetahui perkara gaib dan nyata. Dia tahu semua. Allah lah yang maha murah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengurniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah lah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya perkara yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini sebahagiannya nama-nama Allah dan setengahnya sifat Allah. Nama ni kita dah baca dah. 99 dulu di antaranya sudah ada di sini. Jadi asas yang pertama, beriman, beriktikad, wajib dengan wajib wujudnya, adanya Allah. Yang kedua,
Asas yang kedua, menafikan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Sama ada sifat yang musyabahah, ia menyerupai. Nak samakan Allah dengan apa-apa benda? La, abadan sama sekali tak sama. Juga sifat kekurangan. Kita kata Tuhan ni letih dah kok, lama dah merintah. Jangan. Ini perkataan yang tidak baik. Berjisim, subhanallah. Puak-puak mujassimah mengatakan Allah berjisim macam manusia. Ada darah, ada daging. Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim. Dan sifat-sifat jisim adalah mustahil bagi Allah. Kerana itu adalah makhluk, bukannya khaliq. Makhluk tu makhluk, khaliq tu pencipta. Itu dua istilah. Mustahil berbilang-bilang adalah mustahil bagi Allah. Begitu juga mustahilnya ia disifatkan sebagai bapa dan anak. Kerana itu semua menjadikan Tuhan itu menerima belah bagi. Berjuzuk-juzuk dan bercerai-cerai. Seperti juga makhluk ini. Dan diikuti pula boleh mempunyai sifat-sifat yang lain yang tidak layak bagi Allah. Al-Quranul Karim menjadi hujah yang kuat bagi menolak ini semua. Tolak 100%. Mana? Firman Allah Ta'ala, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja, wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fih, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Asy-Syura 11. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Berkahwin boleh anak, boleh cucu, boleh cicit, boleh ciak. Mari banyak. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tengok. Bila kita belajar bab sifat, bab nama-nama Allah ini, ayat ini wajib kena letak depan mata kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Tak ada. Kalau kita kata ini, la, nama ni, nama Allah Ta'ala khas untuk dia saja. Jangan duk campur. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Firman Allah Ta'ala lagi, Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsyi amma yasifun. Suratul Anbiya 21-22. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah. Bumi satu, langit satu. Apa jadi? Tentulah kedua-duanya itu telah rusak dan binasa, hancur lebur habis. Maka maha suci Allah yang punya aras daripada apa yang mereka sifatkan. Dan firman-Nya lagi, Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun. Al-Mu'minun 91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan lain beserta Allah, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptanya, dan sebahagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Itu kaedah yang kedua. Apa dia? Menafikan semua sifat mustahil bagi Allah. Jangan ada. Yang ketiga, asas yang ketiga, tidak melampaui batas dalam menceburkan diri bagi memahami dan mempelajari hakikat zat dan sifat-sifatnya. Jadi nak faham Allah, mengikut kaedah yang telah dibuat oleh para ulama. Mestilah memahami tidak samanya di antara zat dan sifat-sifat Allah dengan zat dan sifat makhluk. Jangan laisa kamitslihi syai'un tu mesti ada di depan mata. Mananya dalilnya firman Allah Ta'ala,
Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Al-An'am 102 103. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Mata tak boleh tengok Allah. Sedang Dia dapat melihat segala penglihatan, dan Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatihi fatahliku. Fikirlah mengenai makhluk Allah. Kita boleh tengok gajah, tengok harimau, tengok bukit, tengok laut, tengok apa saja. Boleh fikir. Dan janganlah kamu fikir mengenai zat Allah, nanti kamu akan binasa, yakni kamu akan sesat. Jangan mikir bab zat Allah. Apa yang tersebut itu tidaklah bermakna bahawa Islam membendung akal atau mengongkongnya atau tidak memberi kebebasan berfikir. Akal manusia tetap dianggap sebagai salah satu tiang yang menyampaikan kepada akidah. Akal kita ni tiang je, wasilah nak suruh kita faham. Tetapi hendaklah dipaham bahawa Islam tidak membebankan akal apa yang tidak mampu dicapai. Islam tak paksa kita mesti kaji tentang zat Allah. Akal tak mampu. Akal kita boleh lari setakat 50 meter. Kita nak suruh lari 200 meter, mati. Sesak jadinya. Jadi jangan fikir tentang zat Allah. Fikir tentang makhluk Allah yang menunjukkan kepada adanya Allah. Kaedah yang keempat. Hendaklah merintis jalan ke arah mengenal sifat-sifat Allah dan memahami kesempurnaan ketuhanan dan segala tanda-tandanya. Apa dia jalan ni? Nak rintis jalan ke mana? Jalan bukit ke jalan darat? Iaitulah dengan melihat alam ini dengan cara yang betul dan membebaskan akal fikiran dari segala warisan jahiliyah, bebaskan akal dari warisan hawa nafsu, dan tentukan agar mencapai natijah yang betul. Tengok alam dengan cara betul, menguruskan alam dengan cara baik. Hari ini orang kafir bila tengok bencana bumi, bencana alam, dia tak kata bala. Dia kata apa? Bencana alam. Ini biasalah bencana alam. Kita orang mukmin jangan kata bencana alam. Ini ujian Allah, bala Allah. Bala Allah turun kerana dua, ada sebab maksiat yang dibuat di tempat itu, turun bala. Ataupun ujian Allah kepada hamba-hambanya, Allah nak angkat darjat, maka mereka kena bala. Waliyazubillah. Jadi di sini diajar kepada kita tengok pada alam ini. Al-Quran sentiasa menggalakkan kita melihat alam ini dan memerhatikan makhluk ini dan meninggikan nilai akal dan menghargainya dengan semulia-mulianya, sehingga perkataan akal disebut lebih daripada 40 tempat dalam Al-Quran. Tanda akal disebut berapa kali dalam Quran? 40 tempat. Maknanya penting sangatlah angka ni kepada kita. Dengan sanjungan yang baik, di antaranya firman Allah Taala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Al-Baqarah 164. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang. Tukar, hari ini siang, nanti malam. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, tak tenggelam dalam air. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air,
Lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah matinya, dan disebarkan bumi itu segala jenis hayawan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dengan bumi. Apa benda ni? La ayatil liqaumi yaqilun. Sungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Orang tak berfikir menggunakan nikmat yang Tuhan buat tapi derhaka kepada Tuhan. Ini manusia yang tidak berfikir. Sama kita hari ini pun. Bukan kata zaman jahiliah. Jahiliah zaman kita hari ini pun sama. Ambil nikmat Tuhan, tak syukur kepada Allah. Kita ni kalau orang tak syukur sekali, kita ingat pak tua. Betul? Kita bagi benda pada orang. Lepas tu orang tak ucap terima kasih kita. Marah tak marah? Dia ni tak bagi dah aku. Apa manusia? Gak kita hari-hari tak syukur nikmat Tuhan. Hari-hari Tuhan suruh buat benda ni, kita buat benda lain. Berat tak berat? Berat. Tapi tak khabar ke diri. Tak insaf. Sebab apa tak insaf? Kita duk ingat dunia ni kita punya. Ini jadi masalah. Kalau orang berfikir, jadi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ali Imran 190-191. Ayat ini sunnah kita baca bila bangun daripada tidur. Bangun tidur baca ayat ni. Tengok ke langit ni. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, tanda kuasaan Allah. Iaitu orang yang berakal itu siapa? Orang yang mengingati Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada seksa api neraka. Tengok. Orang yang berfikir macam ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia baca ayat ni. Dia suruh kita baca bila bangun daripada tidur, berfikir. Ketika turun ayat ni, Nabi kita baca dan Nabi kita beri amaran. Apa dia amaran? Nabi mengatakan wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang baca ayat ni tapi tidak berfikir tentang keagungan Allah. Baca tak tahu apa. Ayat Al-Quran ni perlu dibaca, diteliti dan dihayati. Sebab ayat Al-Quran bukan diturun untuk dijadikan bomoh saja dak. Sekali-sekala nak jampi boleh, tapi jangan kata ini ayat untuk jampi je. Beramalnya tidak. Firman Allah Taala lagi, Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Fatir 27-28. Tidakkah kamu melihat bahawasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenis. Subhanallah. Buah durian saja berapa puluh jenis. Rambutan berapa puluh jenis. Dan di antara gunung-gunung itu ada garisan-garisan putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat, dan demikian pula di antara manusia. Binatang melata dan binatang ternakan ada bermacam-macam warna. Sungguhnya yang takut pada Allah itu di kalangan hamba-hambanya ialah ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Asas yang kelima, menguatkan hubungan dengan Tuhan. Kita kena kuatkan
hubungan kita dengan Allah sehingga mencapai ma'rifah yang bersebati dengan jiwanya, sehingga mencapai ketenangan ma'rifah Allah yang disebut dalam Al-Quran. Tuhan sebut apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah, tenteram. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Ingat Allah Ta'ala, hati kita tenteram. Keadaan itu lebih nyata lagi apabila seorang itu dalam kesempitan, tidak ada siapa lagi yang dapat menolong, maka seluruh dhamirnya, hatinya erat berhubung dengan Allah. Bila kita tersangkut, tak nak pergi, hati ingat ke Tuhan. Yang tak pernah pergi ke masjid, ke balai sah, ke surau pun, cari pak imam, cari ustaz, nak suruh berdoa ke dia. Baru ingat. Waktu sihat wal afiat, tak perasan, tak sedar, tak tahu apa. Firman Allah Ta'ala, wa iza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Surah Al-Isra ayat 67. Artinya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Allah. Orang kafir naik laut, gelombang kuat, ingat ke Tuhan. Balik semula ke darat, panggil berhala semula. Sama juga kita hari ni. Waktu susah, waktu sempit, ingat ke Allah. Pergi ke masjid, cari piyah pun berkarat dah piyah. Dah tak ada bakar. Pergi masjid ni piyah kuning. Gigih, cari ustaz. Tolong doa ke saya ustaz. Bila selesai bala ni, ustaz kena supah ke dia pula dah. Allahu Akbar. Ni bala ke tak bala ni? Bala besar dalam dunia hari ni kalau kita tidak menjelas masalah ini. Firman Allah Ta'ala lagi, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Surah Yunus ayat 22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada dalam bahtera dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira kerananya, datanglah pula angin kencang. Tengah duk relax-relax, mari ribut. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahawa mereka telah terkepung bahaya, mati dah, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Bila sampai ke darat, kafir semula. Orang yang beriman itu hendaklah melahirkan akidahnya. Tengok, ini kesimpulan dia. Orang yang beriman hendaklah melahirkan akidahnya. Apa makna akidah? Kepercayaan dia, pegangan dia melalui perkataan dan amalannya yang menjadi kesan daripada apa yang ada di hatinya. Ini mustahak. Hati ni benda dalam. Benda kat mana hati? Dalam. Nampak tak nampak? Tak nampak. Kalau tanya awak beriman? Beriman. Hayya 'alas salah. Bunyi orang azan masjid, tak pergi. Beriman? Tak nampak. Awak beriman? Beriman. Mari bulan puasa duduk minum air tengah hari. Nampak tak? Tak nampak. Awak beriman? Oi, kuat. Dalam hati ni penuh iman. Aurat tak tutup. Rambut berjerubah. Bojeng nampak.
pakai baju ketat. Nampak tak nampak? Tak nampak. Tak usah dakwa beriman. Tak usah kata kita ni kuat Islam. Kalau anggota zahir tidak menunjukkan kamu beriman, sebab dalam hati Allah saja yang tahu, manusia tak tahu. Jadi kita kena tengok zahir, tanda-tanda penzahiran mereka beriman duduk di pada perkataan dan amalan. Awak orang beriman, tak cakap mengaru, tidak duduk kutuk orang, tidak duduk maki orang, tidak ni. Kerja dianya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan ajak orang pada kebaikan, larang pada kemungkaran. Ini amalan ikut apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Ini ada ni tidak. Beriman tak semaya, beriman tak tutup aurat, beriman makan riba, ajaib, beriman ambil rasuah. Ada iman, asah iman tu ada, kita tak kata dia kafir, tapi tidak sempurna. Setiap orang mukmin yang mempercayai bahawa Tuhan itu bersifat kudrat, mestilah bertawakal kepada Allah. Apabila percaya bahawa Tuhan itu mengetahui, meliputi semuanya, gerunglah ia kepada Tuhannya di mana ia saja berada. Kalau kita tahu, kita akan takut pada Allah. Tengah orang ramai kata ada orang, Allahu Akbar. Percaya, apabila ia percaya bahawa Tuhan itu Maha Esa, dia tidak akan menyengutuinya dengan sesuatu yang lain, dan begitulah seterusnya. Apabila seorang itu percaya Allah dengan segala sifatnya, akan lahirlah pada dirinya sifat-sifat iman, takwa dan di antaranya. Jadi kena tahu, ini penzahiran yang kita ada. Firman Allah Ta'ala lagi, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-Anfal 2 hingga 4. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, tengok ni, muslimin dan muslimat, para pendengar, tengok ciri-ciri sifat-sifat orang beriman. Orang yang beriman itu apabila mereka disebut nama Allah, wajilat qulubum, gemetar hati, takut pada Allah. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, iaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Salat, takut Tuhan, beri nafkah. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa ketinggian di sisi Tuhan dan keampunan serta rezeki yang sangat mulia. Bab yang ke-8, cahaya ma'rifatullah. Apabila orang yang sudah mengenali Allah, apakah kesan dia? Terpancar ke tidak kesan dalam jiwa dia? Ini jawapan dia. Sifat-sifat Allah dan nama-namanya mempunyai pancaran dalam jiwa orang mukmin. Subhanallah. Kita faham kenal Allah, cahaya masuk. Ketika itu bersihlah imannya dari sebarang keraguan dan kekotorannya. Sucilah hatinya dari sifat-sifat yang tidak baik. Tenanglah ruhnya dengan makrifah Allah itu. Dan dia menjadi orang yang bersifat mukmin dalam arti kata yang sebenarnya. Seluruh hidup dan matinya sebenarnya kerana Allah. Dia tidak akan menerima melainkan apa yang ditentukan oleh Allah. Tidak ada pilihan baginya melainkan apa yang dinyatakan dan diizinkan oleh Allah. Pancaran makrifah Allah itu tidak berlaku dengan ada ilmu sahaja. Ilmu sahaja. Berapa ramai masyarakat kita belajar ilmu sifat 20 daripada budak sampai tua. Belajar ilmu tentang makrifah Allah. Martabak tu martabak ni. Itu ilmu dari sudut teorinya.
Setakat itu saja tak cukup. Ramai sekali orang yang dianggap alim, pandai. Kalau bercakap bab akidah usuluddin ni, habis takluk dia masuk belaka. Tanjizi tu tanjizi ni, takluk sana takluk sini, tahu belaka. Banyak ilmunya, hebat, hafal dalil-dalil. Lidahnya sungguh-sungguh fasih berhujah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebut bab Quran Sunnah ni, puak kita puak, dia panggil puak Sunnah. Orang lain tu tidak Sunnah. Kuat. Mempunyai kajian yang mendalam, baca kitab tu, baca kitab ni, baca kitab. Tetapi hatinya terkunci, na'udzubillah. Hati terkunci. Mulut yang boleh bujuk, hati tak faham. Perasaan keluh, jiwanya mati sebelum dia mati. Dia menjadi seperti kertas yang menjadi gedung ilmu, tetapi dia tidak dapat melaksanakan ilmu. Semua ilmu dalam kertas, dalam buku, tapi dia tak tahu apa. Ilmu duduk dalam internet, dalam komputer, komputer tak tahu apa. Apakah manusia juga seperti ini? Allah, na'udzubillah. Ilmu hanyalah untuk perdagangan. Subhanallah. Ilmu untuk buat sedap ceramah. Sekali ceramah orang bayar 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Sekali masuk dalam TV dapat publicity. Sekali naik pentas dapat tempukan, sorokan. Untuk perniagaan je ilmu. Dapat taraf bergelar profesor, habis. Menjadikan semata-mata untuk pencarian, membeli dunia dengan agama dengan nilai yang murah, sanggup mengeluarkan fatwa untuk membela orang-orang yang zalim, sanggup mengeluarkan fatwa untuk membenarkan tindakan-tindakan yang bercanggah dengan syariat, sanggup mengeluarkan fatwa untuk membela bos-bos yang memberi pulangan kepada kita. Ini orang kenal, tahu ada ilmu, tapi tidak beramal. Karena itulah dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang dimukhtasarkan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, mengatakan orang alim, orang faqih itu iaitulah orang yang beramal dengan ilmunya, takut pada Allah. Kalau setakat dia ni pandai sebut nama kitab, pandai sebut nama ulama, pandai tu pandai ni, pandai ceramah, pandai baca Quran, pandai baca hadis, tapi tindak tanduknya tidak menunjukkan orang yang bertakwa kepada Allah, kita tahulah orang ini orang ada maklumat tapi bukan orang bertakwa, bukan orang alim. Na'udzubillah. Ini yang kita takut, yang kita bimbang hari ini. Cahaya ma'rifatullah tidak masuk dalam jiwa, yang menyebabkan kita kering, kosong jiwa daripada ini. Mulut penuh dengan ilmu, jiwa kosong. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Amat ditakuti orang-orang yang pelajari tentang akidah, sama seperti kertas yang dibacanya sahaja. Baca kertas. Atau hanyalah sekadar untuk maklumat dan menjadi hujah perbualan. Dia tidak akan malu, tidak malu akan Allah kalau dia berdusta, tidak merasa, tidak merintih di atas dosa itu, dan tidak membuat perhitungan dirinya di hadapan Allah, tetapi meletakkan kepentingan dirinya melebihi kepentingan agama. Hari ini berapa ramai kita dengar syekh-syekh yang mengaku dia ni ulama hadis, yang mengaku dia ni ahli tarekat besar, berhubung terus dengan Nabi SAW, tiba-tiba didedah oleh pengikutnya sendiri bahawa orang ini adalah merupakan penipu besar. Guna duit-duit yang dikumpul untuk derma, untuk infak fisabilillah, beli rumah, beli banglo, beli kereta besar, melancong sana sini, duduk hotel mewah. Ni syekh-syekh ni yang mengaku mereka ni ahli tarekat yang sesat ni, tak jalan dengan kereta, naik kapal terbang, ada jet, ada kapal terbang. Subhanallah. Tapi Allah Ta'ala uji mereka, lagi tinggi darjat dia, lagi ramai pengikut dia, orang kaya-kaya belakang. Kita hidup mengajar sikit-sikit ni, tak ada orang kaya nak bela kita. Kalau tidak, kaya lama dah kita. Adalah sikit-sikit orang kaya bagi. Tapi orang muda, orang lagu ni, orang ajar sak ni mudah dapat. Ya Allah, tengok. Bercakap Allah, Allah, Rasul, sayang pada Rasul, mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah apa? Nak suruh orang cium tangan dia, nak suruh orang kucuk dia, tapi duit yang didemak masuk poket. Nah, ini kes ni berlaku. Akhir sekali orang-orang ni taksub pada dia, sujud pada dia. Habis dia panggil hulu, melampau dalam ni. Jadi orang ni bercakap sedap, guna Quran dan hadis, guna perkataan ulama-ulama, mereka tidak pernah malu buat perkataan dusta,
tidak merintih di atas dosa itu, dan tidak membuat perhitungan dirinya di hadapan Allah, tetapi meletakkan kepentingan dirinya melebihi kepentingan agama Allah dan kewajipannya sebagai abdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Meletak kepentingan diri lebih daripada kepentingan agama Allah. Moga-moga Allah melimpahkan kita dengan hidayah dan menjadi ilmu kita bercahaya di dunia dan di akhirat. Mintalah Allah Ta'ala menjadi ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kalau tidak, kita tidak jadi makhluk yang tidak berguna di sisi Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Siri bab yang ke-9, hakikat mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Hakikat mentauhid Allah Azza wa Jalla kita sambung dalam siri yang berikut, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.